Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerai dan hai semua. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang sebuah platform yang telah pun saya bina untuk membantu memudahkan lagi pengurusan proses pengajaran dan juga pembelajaran bahasa Melayu bagi murid tahun 1, iaitu Google Site. Baiklah, jadi apa yang ada dalam Google Site saya ini? Google Site ini dibina berasaskan daripada rancangan pengajaran harian RPH Bahasa Melayu tahun 1 yang bertemakan Sayangi Alam, dan juga RPH yang saya bina tersebut berpandukan model Ashwell. Baiklah, seterusnya, objektif bagi pembinaan Google Site ini ialah akan dapat mewujudkan pembelajaran aktif. Seperti mana yang kita tahu, pembelajaran aktif ni amat penting dalam kalangan murid. Kenapa penting? Sebab kita nakkan seorang murid tu yang mampu menyelesaikan masalah diorang tu sendiri, mampu bergerak sendiri untuk mencari ilmu. Jadi bila adanya Google Site ni, mereka akan terus ke Google Site tu, dan guru ni hanya menjadi seorang pemudah cara saja. Guru ni hanya bantu saja murid. Dan kita juga nak pembelajaran aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini, sebab bila murid tu aktif, mereka akan mampu menjadi guru cilik kepada rakan-rakan yang lain. Jadi kat sini kita boleh ringankanlah beban guru daripada kena ajar semua tu. Mungkin ada seorang dua murid yang mampu tolong kawan-kawan yang lain. Okey, seterusnya objektif yang kedua ialah dapat menarik minat murid untuk belajar. Okey, kenapa kita nak tarik minat murid? Sebab supaya diorang dapat input dan dapat keluarkan output yang diorang belajar pada hari tersebut, supaya proses pengajaran dan juga pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Okay, kemudian penerokaan murid terhadap TMK lebih luas. Okay, dekat sini kita tahu yang murid-murid ni diorang tak tahu sangat pasal TMK, teknologi maklumat dan komunikasi, pasal ICT. Diorang cuma tahu kalau ICT pasal LED, pasal slide. Padahal Google Site ni juga merupakan salah satu daripada bahan TMK dan juga ICT. Baiklah, seterusnya terdapat juga beberapa masalah yang telah pun saya kenal pasti semasa sebelum pembinaan Google Site ni, iaitu murid ni mereka kurang fokus terhadap proses pengajaran dan juga pembelajaran. Kenapa boleh berlaku macam ni? Kerana segelintir ataupun terdapatlah beberapa guru ni diorang hanya menggunakan buku teks ataupun hanya bercakap. Jadi murid-murid ni bila diorang tengok buku teks, dengar je, diorang akan jadi mengantuk dan juga mudah bosan. Jadi bila kita adanya Google Site ni, kita boleh membantu menarik lagi minat murid untuk belajar. Okay, seterusnya ialah murid ni mereka kurang pendedahan tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Okay, seperti mana yang saya dah jelaskan seperti tadi, yang kita kena turun ke TMK tu. Okay, kebanyakan murid ni mereka tak tahu pasal TMK, pasal ICT, pasal benda-benda yang melibatkan teknologi ni. Jadi dekat sini guru-guru pun diorang hanya terapkan TMK ni melalui elemen melintas kurikulum sahaja, iaitu EMK. Jadi memang TMK ni kuranglah diberikan pendedahan kepada murid-murid ini. Jadi bila adanya Google Site ni, kita boleh tambah pengetahuan mereka tentang teknologi maklumat dan komunikasi ni. Okay, seterusnya, hasil dapatan daripada kajian pembinaan Google Site saya ini, saya dapati yang murid ni mereka lebih ceria untuk belajar apabila gunakan Google Site. Okay, contohlah kan, Google Site yang saya bina ni, saya menggunakan prinsip Casper, di mana kita menitik beratkan reka bentuk dalam Google Site tu. Contohnya, saya menggunakan saiz dan juga font tulisan tu yang berbeza-beza. Lepas tu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang besar tu untuk bahagian tajuk utama, kalau yang kecil sikit tu untuk bahagian tajuk kecil-kecil, macam tu. Dan contoh lagi, saya gunakan animasi dan juga grafik. Kalau animasi ni kan, budak-budak tu mereka memang suka dengan tengok animasi kan, tengok gambar, tengok grafik semua tu. Jadi dapat menarik perhatian mereka dan juga mereka akan rasa lebih teruja lah untuk belajar. Kemudian saya juga gunakan warna-warna yang bersesuaian dengan sifat dan keinginan murid tu. Contohlah dekat background tu saya gunakan background yang gelap, tapi dekat
main point saya tu saya cerahkan dan buat dia jadi cool, dapat soft, jadi dapat menarik minat murid dan mereka pun tak rasa terganggu dan diorang tahu yang mana elemen penting dan juga yang mana elemen luar yang diterapkan dalam Google Site tu. Okey, seterusnya ialah murid juga memperoleh ilmu baharu daripada melalui penerokaan Google Site ni. Okey, maksudnya mereka boleh terus ke Google Site ni. Mula-mula tekan button ni, keluar dekat page ni. Tekan button ni, keluar dekat isi kandungan yang seterusnya. So, jadi mereka terus ke Google Site ni dan masa yang sama mereka dapat ilmu. Baiklah, seterusnya ialah proses kerja. Okey, proses kerja ni merupakan satu proses sebelum dan juga selepas juga semasa pembinaan Google Site ni. Okey, mula-mula sekali ni saya akan mengenal pasti masalah seperti yang telah pun saya nyatakan dalam pernyataan masalah sebentar tadi. Kemudian saya akan merancang objektif. Okey, objektif ni dirancang supaya dapat dicapai setelah penghasilan Google Site ni. Okey, seterusnya ialah menyusun strategi. Okey, mula-mula saya menyatakan masalah dulu. Kemudian saya bina objektif. Kemudian kita bina RPH dan bawah-bawah dia tu macam bahan bantu belajar, bahan bantu mengajar, pentaksiran 490 darjah. Kita buat semua tu. Kemudian barulah kita bina Google Site hasil daripada pembinaan RPH, hasil daripada objektif yang kita dah buat. Okay. Dan akhir sekali saya akan membuat penilaian daripada Google Site yang telah pun dibina tu. Contohlah, bila kita dah bagi murid-murid guna Google Site tu, kita dah nampak apa yang kurang, apa yang perlu dipenambahbaikan. Jadi kat situ bukan sahaja guru yang menilai, mungkin murid sendiri boleh menilai dan juga ibu bapa pun boleh menilai mana kurangnya Google Site ni dan apa kelebihan Google Site ni. Baiklah, terakhir sekali ialah aplikasi yang saya gunakan dalam penghasilan Google Site ni. Okey, saya gunakan 5 aplikasi iaitu YouTube, WordWorld, Canva, Belajar Membaca dan juga Flip. Okey, setiap ni saya gunakan bagi bahagian bahan bantu mengajar dan juga bahan bantu belajar. Okey, contoh YouTube. YouTube ni saya gunakan bagi bahagian bahan bantu mengajar. Okey, kenapa? Sebab YouTube ni dia mempunyai banyak video-video yang menarik dan juga berunsurkan pembelajaran. Contohnya video Omar Dahana, video Didi and Friends. Semua tu kita boleh ambil sebagai kita punya bahan bantu mengajar. Okey, seterusnya saya gunakan WordWorld juga. Okay, WordWorld kat sini saya gunakan sebagai bahan bantu belajar saya, iaitu daripada flashcard. Jadi daripada flashcard tu saya digitalkan dia kepada bentuk WordWorld. Jadi di sini bila flashcard kan macam bahan grafik juga. So murid-murid lebih suka dan mampu menarik minat diorang sebab dia tu benda yang interaktif. Okay, kemudian Canva ni saya gunakan untuk bahan bantu mengajar dan juga bahan bantu belajar. Okay, bahan bantu mengajar ni dekat bahagian rumusan tu supaya murid, saya buat macam slide supaya murid lebih faham apa yang diorang belajar hari tu. Dan seterusnya bagi bahagian bahan bantu belajar pula saya digitalkan traffic light. So maksudnya asas pembinaan tu ialah traffic light, saya digitalkan dalam bentuk Canva. Okey, seterusnya ialah aplikasi belajar membaca. Okey, aplikasi belajar membaca ni dia menitik beratkan kemahiran membaca, tapi dalam masa yang sama dia pun menitik beratkan juga kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi saya gunakan ni sebagai bahan bantu mengajar, di mana saya akan tayangkan aplikasi belajar membaca ni dan bersama-sama dengan murid diorang akan dengar benda yang sama. Okey, dan aplikasi yang terakhir ialah Flip. Okey, aplikasi Flip ni dia sangat konvensional sebab murid boleh guna dia macam kamera je, seperti record video, tapi ni dia ada filter. So, dan dia macam Google Classroom juga. Murid boleh masuk ramai-ramai dengan kawan-kawan dan bila kita upload video kat situ, kawan-kawan lain pun boleh tengok dan cikgu pun boleh tengok. Dan bila murid tu record video, diorang boleh guna berbagai filter kat situ. Jadi masa diorang menggunakan kemahiran bertutur tu, dan masa yang sama diorang boleh bermain dengan filter-filter yang ada dekat apps Flip ni. Jadi saya rasa itu saja penerangan tentang Google Site ni. Sekian, terima kasih.